Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe dan loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari sambungan topik bahan buangan. Jom kita belajar bersama. Mari kita lihat apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Pertama, kita akan mempelajari kesan penggunaan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Seterusnya, kita akan mempelajari amalan pengurusan bahan buangan 3A. Dan akhir sekali, kita akan mempelajari pengurusan bahan buangan terancang. Pertama sekali, mari kita lihat kesan penggunaan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah bahan tidak terbiodegradasikan dan penghasilannya semakin bertambah. Bahan-bahan ini akan kekal di persekitaran dalam tempoh masa yang lama. Oleh itu, kita perlu menggunakannya secara bijaksana. Bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada alam sekitar? Mari kita lihat bersama. Pertama, pencemaran. Bahan buangan yang tidak diurus dengan betul boleh menyebabkan pencemaran seperti pencemaran sungai dan sebagainya. Kedua, masalah kesihatan. Ikan yang diperolehi daripada persekitaran yang tercemar dan dimakan oleh manusia akan menyebabkan penyakit. Seterusnya, banjir. Longkang yang tersumbat akan menyebabkan banjir kilat apabila hujan lebat. Seterusnya, tempat pembiakan Aedes. Bahan buangan yang tidak diurus dengan sempurna boleh menyebabkan air bertakung. Ini akan memudahkan lagi pembiakan nyamuk Aedes. Seterusnya, mari kita lihat pula amalan pengurusan bahan buangan. Apakah peranan kita dalam menguruskan bahan buangan secara terancang? Pertama, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis sebelum dibuang. Gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Dan akhir sekali, bahan buangan sisa makanan boleh direbutkan dan dijadikan baja kompos. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat pula amalan 3R. Apakah itu amalan 3R? 3R bermaksud reuse, reduce dan recycle. Reuse bermaksud guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Reduce pula bermaksud kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Recycle bermaksud kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Pengurusan bahan buangan secara terancang. Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Bagaimanakah bahan buangan dilupuskan? Mari kita lihat. Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Manakala, bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dibakar di dalam insinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada insinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Baiklah anak-anak, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar jika tidak diuruskan dengan betul.
kita hendaklah mengurus bahan buangan dengan betul supaya dapat mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Dengan amalan pengurusan bahan buangan yang baik, keindahan alam sekitar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton, selamat belajar dan jumpa lagi.